أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita teruskan pembacaan hadis, sama-sama kita berselawat 10 kali ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dan dapat sama-sama kita berselawat ke atas Nabi junjungan besar yang sangat kita kasihi dan sangat kita cintai. Pada pagi ini insya-Allah kita meneruskan pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, mendengar tunjuk ajar yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, supaya hidup kita ini tidak tersasar daripada landasan sunnah. Nabi SAW senantiasa menunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang boleh membawa kita kejayaan dunia dan akhirat. Kita bukan saja nak berjaya di dunia, bahkan kita ingin berjaya di akhirat. Dan di akhirat itulah yang lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada kehidupan di atas dunia ini. Maka pada pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat yang ke-361. 361 jilid yang pertama. Ya, yaitu bab sunnah menyampaikan khabar gembira dan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang memperolehi kebahagiaan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Allah dan Rasul telah menunjukkan kepada kita satu sunnah yang wajar kita sama-sama ikuti, yaitu
suka menyampaikan khabar gembira dan mengucapkan selamat kepada orang-orang yang memperolehi kejayaan. Kita sampaikan berita gembira. Bagi yang belum berjaya, kita sampaikan berita gembira. InsyaAllah kamu akan berjaya. Bagi yang dah berjaya, sunnahnya kita mengucapkan congratulations, tahniah di atas kejayaan. Ini merupakan satu sunnah yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Dalam Al-Quranul Karim kita dapat lihat bagaimana Allah selalu mendatangkan ayat-ayat memberikan khabar gembira kepada manusia. Dalam surah Az-Zumar ayat 17 dan 18. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshir ibadilladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Maka sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengarkan nasihat, kemudian mengikuti apa yang paling baik di antara nasihat itu. Lihat, dalam ayat ini Allah memberikan khabar gembira. Fabashir, sampaikanlah khabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mendengar nasihat. Orang-orang yang suka mendengar kuliah-kuliah agama, yang di dalamnya ada zikrullah, yang di dalamnya ada nasihat. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, selepas dia mendengar kuliah-kuliah agama, nasihat-nasihat yang baik, maka dia mengamalkan, ya, mengikuti. Di kalangan banyak-banyak nasihat itu, dia ambil nasihat yang terbaik. Kadang-kadang dalam satu kuliah, dalam satu majlis nasihat menasihati, ada banyak nasihat yang diberi. Semua itu berharga. Orang ini mungkin nak mengamalkan semuanya, dia tak mampu. Mungkin dia akan ambil satu dua nasihat untuk mula dia amalkan. Allah kata, orang yang ada dua sifat ini, berikan khabar gembira kepada mereka. Apa dia khabar gembiranya? Sudah pastilah khabar gembira itu keredaan Allah. Allah redha kepadanya. Khabar gembira itu Allah Ta'ala akan berikan pahala yang besar kepadanya. Khabar gembira itu Allah Ta'ala akan kurniakan ketenangan hati kepadanya. Khabar gembira itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kurniakan syurga kepadanya. Mengapa? Kerana orang yang duduk dalam majlis ilmu dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang terbaik daripada majlis ilmu itu, orang ini akan diampunkan dosanya. Duduk saja dia dalam majlis ilmu, duduk saja dia dalam majlis zikir, maka malaikat-malaikat mengembangkan kepaknya. Dia duduk di bawah lembayung malaikat dan nama-namanya disebut oleh malaikat di hadapan Allah. Dan bila nama-nama ini disebut di hadapan Allah, Allah menjadikan para malaikat sebagai saksi bahawa dia telah mengampunkan dosa orang yang suka duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis nasihat dan mengamalkan yang terbaik daripadanya. Sebab itu tidak rugi. Tidak rugi kita duduk dalam majlis ilmu. Sama ada majlis ilmu itu dalam masjid, gurunya ada di depan, atau majlis ilmu itu kita duduk di dalam bilik kita. Kita duduk di dapur kita, sambil-sambil pisau, memegang pisau, sambil-sambil meracik. Talipun dan guru berada di hadapan kita. Ini majlis ilmu. Sangat jelas dalam ayat ini Allah beritahu apa? Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengar nasihat, kemudian mengikuti apa yang paling baik di antara nasihat-nasihat itu.
Jadi bagi mengikuti, bagi mengamalkan perintah Allah. Sebab Allah sebut fabashir, sampaikan khabar gembira. Saya nak laksanakan perintah Allah Ta'ala ini. Ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan yang sedang mendengar kuliah ini khabar gembira daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Keampunan untuk kamu jika kamu duduk dan memilih nasihat-nasihat yang terbaik untuk sama-sama diamalkan. Khabar gembira kepada kamu semua. Dalam surah Taubah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keredaan dan syurga. Mereka memperolehi di dalamnya kesenangan yang kekal. Ini khabar gembira Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang mukmin. Kalau zaman Nabi dulu, orang-orang mukmin yang beriman benar-benar kepada Allah diazab, diseksa, dibunuh, dihalau. Ketika mereka menderita, diseksa oleh musuh, semata-mata mereka nak mempertahankan akidah mereka, Allah memberikan khabar gembira kepada mereka. Khabar gembira buat kamu wahai Bilal. Khabar gembira kepada kamu buat kamu wahai Sumayyah. Apa dia? Kamu akan mendapat syurga Allah. Kamu akan memperoleh kesenangan abadi di dalamnya. Tengok, Allah Ta'ala sampaikan khabar gembira. Sudah pasti ini akan memberikan semangat yang luar biasa kepada kita. Inilah perkara yang elok kita amalkan. Sentiasa kalau ada peluang berikan khabar gembira kepada mereka. Kawan-kawan kita yang ikut kuliah agama ni, kita hantar mesej kat dia, saya nak sampaikan khabar gembira kepada awak. Apa dia? Keampunan dari Allah kerana awak istiqamah mendengar kuliah. Khabar gembira. Kawan-kawan kita yang sedang menghadapi banjir di pantai timur, di pantai barat, kalau ada yang terkenal mereka, sampaikan kepada mereka khabar gembira. Walaupun hati mereka sedang susah, melihat rumah mereka hancur, harta mereka musnah, berikan khabar gembira kepada mereka dengan keampunan dari Allah jika mereka bersabar. Sebab manusia ini, kalau kita selalu saja menakut-nakutkan mereka, mengancam mereka, nanti jiwa mereka itu akan menjadi sempit. Anak kita, SPM dah dekat ni, kita suruh dia baca buku, dan kita asyik beritahu, kalau tak baca buku nanti gagal, bila gagal nanti kamu tak boleh kerja baik, bila gagal nanti kamu malu. Kita senantiasa memberikan khabar-khabar yang menekan diri dia. Apalah salahnya ketika anak kita sedang pulun membaca buku sampai tak tidur malam dia, kita tepuk bahu dia, bisikkan ke telinga dia khabar gembira. Wahai anakku, ibu nak sampaikan satu khabar gembira buat kamu. Apa dia? Tidak pernah ibu terasa sejuk hati melihat kamu, melainkan ketika ini ibu lihat kamu sembahyang, ibu lihat kamu membaca buku, ibu lihat kamu bersungguh-sungguh untuk berjaya. Hati ibu sangat sejuk melihatnya dan ibu redha kepada kamu. Khabar gembira. Berikan khabar gembira. Lihat anak-anak kita tengah sibuk membersihkan rumah hari Ahad masing-masing. Yang ini sapu sampah, yang ini bersihkan sawang-sawang dekat siling, yang ni bersihkan longkang. Bergotong royong anak-anak kita. Berikan khabar gembira kepada mereka. Khabar gembira buat kamu apa dia? Upahnya pukul 12 tengah hari nanti ibu ajak makan dekat restoran Arab. Jom. Khabar gembira. Ini akan merangsang jiwa mereka. Jangan kita selalu menekan mereka. Kawan tu dah lah letih bekerja, lalu kita menekan mereka. Nampak macam tak biasa je buat kerja.
nampak macam tak ikhlas saja. Macam-macam. Jangan. Sunnahnya, sampaikan khabar gembira buat mereka bagi merangsang jiwa mereka. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami memberikan khabar gembira kepada Ibrahim dengan akan datangnya seorang anak yang amat sabar, yaitu Ismail. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berkahwin lama dengan Siti Sarah, tidak dikurniakan anak, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berikan isteri yang baru pula kepada Nabi Ibrahim, iaitu Siti Hajar. Dan ketika itu Allah memberikan khabar gembira kepada beliau. Apa dia? Kamu akan dikurniakan seorang anak yang soleh, yang baik, yaitu Ismail alaihissalam. Khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam surah Al-Imran, Allah memberikan khabar gembira kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, in annallaha yubashshiruka bi Yahya. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria alaihissalam sedangkan ia tengah berdiri salat di mihrab, di mana malaikat Jibril berkata, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan akan datangnya Yahya alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam sudah berkahwin dengan isterinya yang sudah tua, dan perkahwinan mereka agak sudah lama, namun mereka tidak dikurniakan sebarang anak. Penghinaan diberikan oleh masyarakat kepada Nabi Zakaria dan isterinya kerana tidak dikurniakan anak. Menangis mereka berdua. Ketika hati sedang dirundung kesedihan, datang Jibril alaihissalam membawa berita gembira dari Allah. Apa dia? Kami sampaikan berita gembira kepada Zakaria bahawa dia akan dikurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya alaihissalam. Nampak? Khabar gembira sentiasa daripada Allah. Dan mari sama-sama kita mendengar hadis Nabi SAW. Muka surat 362. An Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabasyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannah minal qasabin la sakhaba fihi wala nasab, muttafaqun alaih. Maksud hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada Khadijah dengan rumah yang terbuat daripada mutiara di dalam syurga, yang mana di sana nanti tidak ada keributan dan kesukaran lagi. Khabar gembira kepada Khadijah yang telah bersusah payah menolong dakwah Nabi SAW. Ketika masyarakat membuang Rasulullah, Sayyidina Khadijah membelai Rasulullah. Ketika masyarakat menghina Rasulullah, Sayyidina Khadijah memuliakan Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan berita gembira kepada dia, sebuah rumah untukmu wahai Khadijah di dalam syurga, di mana ketika itu sudah tidak ada lagi kesusahan dan kesengsaraan. Berita gembira disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, ada dua hadis lagi dalam bab ini yang agak panjang. Mohon tuan-tuan baca sendiri. Rasanya hadis itu mudah saja boleh faham. Di mana pada hadis yang kedua ini kita dapat lihat Nabi sedang duduk di perigi, masuk seorang sahabat, Sayyidina Abu Bakar. Nabi berikan khabar gembira buatnya. Ya, masuk Sayyidina Umar, Nabi berikan khabar gembira. Masuk Sayyidina Utsman, Nabi berikan khabar gembira kepada mereka. Kita boleh baca hadis ini. Inilah dia sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Senantiasa memberikan ganjaran, ya, senyuman, rangsangan kepada teman-teman kita yang sedang menaiki tangga kejayaan ataupun yang telah mendapat kejayaan. Yang telah dapat kejayaan, jangan kedekut untuk kita mengucapkan tahniah kepada mereka, untuk kita menumpang gembira di atas kejayaan mereka. Jangan dengki kepada mereka,
Jangan hasad kepada mereka, bahkan kita menumpang gembira dengan mereka. Yang sedang meniti tangga kejayaan, berikan rangsangan kepada mereka. Berikan kata semangat kepada mereka. Berikan kata gembira kepada mereka. Jangan kita meruntuhkan semangat mereka. Inilah dia sunnah kita sebagai seorang mukmin di dalam dunia ini. Jadi saya rasa cukup sekadar itu kuliah kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.